InsyaAllah untuk bahagian kedua tazkirah pada hari ini, bapa akan bercakap tentang membaca Al-Quran ni. Dan apa yang bapa nak bicarakan tentang membaca Al-Quran ni ialah bapa petik dari tulisan Mufti Brunei. So whatever I present ni is yang bapa baca dan kaji dari ulama-ulama, dari mufti-mufti, dari ustaz-ustaz yang inilah yang terkenal ni. Jadi bukan bapa pandai cerita sendiri-sendiri ni. Okey, dalam bulan Ramadan ni apa kita kena rebut peluang untuk membaca Al-Quran ni, kerana apa orang kata the benefits ataupun kebaikan baca Al-Quran ni kita tak boleh gambarkan ni. Kadang-kadang dia punya benefits tu far surpass melebihi apa yang kita fikirkan ni. Dan ini semua tercatat di dalam Al-Quran ni. Tercatat dalam Al-Quran. So kalau kita rajin baca Al-Quran, kita baca makna dia, kita kata beli kitab Tafsir Ibn Katsir ke apa, yang senang didapati sekarang di apa Jalan Tengku Rahman pun kita boleh dapat. Dan dari situ kita boleh lihat bagaimana powernya kita belajar membaca Al-Quran dan juga membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi pada bulan Ramadan tahun ni bapa ucapkan banyak terima kasihlah kepada anak-anak semua, walaupun berada di tempat yang berlainan. Ada yang Teluk Intan, ada yang di Seremban, dan di Kuala Lumpur pun kita duduk di tempat yang lain ni, dan bersama dengan mak dan juga adik-adik yang ada di rumah ni, kita telah dapat mengadakan tadarus secara keluarga. So and every day I notice that everybody is very punctual. Dan habis saja tarawih kadang 9.30, 9.45 everybody dah ready kan. So dengan guna teknologi Skype dan sebagainya ni, so we are able to listen to each other. Dan bapa pun tengok ada apa orang kata positive actions taken. So bila malam tu kita jumpa ada tempat-tempat yang mungkin kita ada masalah untuk nak sebutannya dan sebagainya. Dan next day tu akan ada posting dalam family group tentang bagaimana nak membaca ayat-ayat tersebut. Jadi these are very positive sign. So as a family we are working together to improve each other. So this is what we want actually. Otherwise apabila tak ada lockdown tu kadang-kadang we hardly speak to each other. So now at least for sure at 9:30 we meet each other kan. Okey, dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah kesempatan yang paling berharga untuk memperbanyakkan baca Al-Quran. Ini kerana orang yang membaca Al-Quran akan mendapat rahmat dan limpah kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala. So ada ayat Al-Quran surah Fatir ayat 29-30. Ayat 29-30 surah Fatir ni ramai juga yang orang buat bisnes dia kata ni ayat bisnes kerana diselitkan di situ tentang dengar dia punya ni. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terang-terang. I mean, you donate either openly atau secara mereka dengan amalan demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Biar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. So dengan rajin membaca Quran, dengan bersalat, dengan menderma sedekah ni, insya-Allah Allah akan orang kata mempermudahkan rezeki kita dan hidup kita dan sebagainya. Jadi menyentuh mengenai amalan baca Al-Quran, Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah ta'ala menegaskan di dalam kitab Al-Azkar bahawa hari-hari yang terbaik baca Al-Quran adalah pada hari Jumaat,
Isnin, Khamis, hari Arafah, dan juga terutamanya 10 hari terakhir Ramadan dan bulan Ramadan keseluruhannya. Itu memang waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran dan banyak fadilatnya. Rasulullah SAW banyak menyebut dalam hadis-hadis baginda tentang faedah dan fadilat membaca Al-Quran itu. Antaranya ialah satu, membaca Al-Quran hatinya dikurniakan cahaya oleh Allah SWT dan memeliharanya dari kegelapan. So ada hadis ni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Sesiapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Siapa yang membaca Al-Quran, dibaginya cahaya di hari kiamat. Terutama pada bulan Ramadan ni, di mana amal ibadat kita ni, Allah multiplykan lagi dia punya pahala dia. Itu hadis riwayat Ahmad. Pembaca Al-Quran memperolehi kemuliaan dan diberi rahmat pada ibu bapanya. Jadi kalau anak-anak baca Al-Quran, kami ibu bapa pun will enjoy the benefit. Dan kalau kami baca Al-Quran, ibu bapa kami will enjoy the benefit. Siapa yang baca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, anugerahkan kedua ibu bapanya mahkota di hari kiamat. Cahaya ni, cahaya mahkota lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah yang demikian, itu matahari berada di rumah kamu, dipenuhi dengan sinarannya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan Al-Quran ini? Hadis riwayat Abu Daud. So dengan baca Al-Quran ni, the benefit tu pada kita di hari kiamat nanti. Di semasa tak ada lockdown di Masjid Muaz bin Jabal ni, tiap-tiap pagi lepas sembahyang subuh, bapa ada grup, kami dalam 10 orang lah. Kadang 8 orang, kadang 10, kadang 13 orang. So tiap-tiap hari kita baca satu muka seorang. Kalau 10 orang, satu hari kita baca 10 muka. Dan sambil baca tu, sampai baca satu ayat, ada seorang akan baca terjemahannya. And at the end of the sesi bacaan tu, kita akan buat tadabbur. And normally we will select satu ayat and certain hadis related to the yang pages yang kita baca tu untuk dibuat tadabbur. And normally bapa adalah selalu baca hadis dan buat tadabbur tu. Sebab tu ada kawan-kawan tanya, dia kata balik, macam mana hang boleh tu bagi tazkirah ni, pasal bapa tu ikut dengan kawan-kawan tu lah. Jadi banyak cerita-cerita yang baca dalam bapa guna Amazing Al-Quran. Amazing Al-Quran ni dikeluarkan oleh JAKIM dengan Yayasan Aznan Jaya, dan Datuk Aznan Jaya dia target to distribute ataupun untuk orang juga membeli Quran ni at least 1 million copies. Itu niat murni Datuk Aznan tentang baca Quran. Jadi dengan membaca Quran secara kumpulan ni, jadi saya bapa cakap benda apa kita nak buat, elok buat projek. Kalau kita buat projek macam buat grup di masjid, jadi ada motivation kita. Kita pun rajin nak pergi masjid. Saya teringat saat ni lepas subuh ni, kalau miss rugi. Jadi kita macam mana pun usaha nak pergi masjid, kan. And then we create this group dynamic, kan. Dan pas kita baca Quran tadabbur tu, sometimes we have some small session together. We have a small minum sikit ke apa, kan. Of course, untuk anak-anak yang bekerja mungkin susah sikit. You have to rush to go to work. Tapi maybe you can do Saturday, Sunday, kan. Ataupun waktu malam ni. Tapi kena buat as a project. Bila kita buat as a project, memang ada insentif untuk kita pergi masjid, sembahyang subuh dan sebagainya. Kalau kita baca macam dalam 10 muka tiap-tiap hari, jadi bapa tengok dalam setahun tu 2 kali kita boleh khatam. Dan bila kita khatam pun kita buat we collect money with each other, and then we buat some small makan. We invite the other jemaah in the masjid to join us in the makan and this will create the silaturahim, the harmony in the masjid, and we know each other. Kita tahu nama kawan-kawan kita. Kalau tidak, kadang kita pergi masjid tapi kawan duduk sebelah kita pun
jiran kita pun kadang kita tak kenal nama. Jadi dengan buat projek yang macam ni, we will know each other. And then kita cuba membaca Al-Quran ni dengan belajar membaca secara yang terbaik. Jadi ada juga bila kita buat grup baca Quran ni, some of us mungkin masa dulu tak berapa nak belajar Quran, so we may have a little bit of difficulty baca, tak berapa smooth. Kadang-kadang tajwid panjang pendek yang patut 2 harakat, kita baca 1 harakat. Then after that the group akan buat arrangement with ustaz. On certain night kita belajar tajwid umpamanya. So macam grup kita sekarang, alhamdulillah kita dapat di Masjid Muaz tu ada Imam Muazzin. Imam Muazzin ni dia Johan baca Quran wilayah. So we are very lucky. So macam bapa tiap-tiap hari Senin lepas maghrib about 1 hour belajar dengan Ustaz Muazzin, dan dia tegur bapa kesalahan, macam mana sebutan, macam mana nak ujung tak nak berhenti, macam mana qalah-qalah dan sebagainya. So this is very important. Pembaca Al-Quran memperolehi kedudukan yang tinggi dalam syurga. Rasulullah SAW bersabda, ketika masuk syurga dikatakan kepada orang yang sentiasa membaca dan beramal dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada darjat-darjat syurga, dan bacalah dengan tartil, tidak cepat sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia mengikut tajwid. Sesungguhnya kedudukan darjatmu di syurga sehingga pada akhir hayat yang engkau baca darjat-darjat syurga mengikut bilangan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita tengok dalam surah Muzammil, Allah suruh kita membaca Quran ini dengan tartil. Warattilil Quran tartila. Ini bapa ada sebut di dalam tazkirah yang lepas. That mean macam bapa kata warattilil Quran tartila ni, tartila ni ialah maf'ulun mutlak. That mean you kena baca sebaik-baik bacaan, absolute baik, kan? Jadi kita kena learn. Kalau kita tak tahu, kita kena slowly learn, step by step. Mula-mula merangkak tak apa, tapi in the end we should target that kita boleh baca dengan baik. So ilmu tentang Al-Quran ni banyak, terlalu banyak, dan ambil masa yang panjang nak habis. Macam mak ni lah, my wife ni duk pergi Universiti Melaya tiap-tiap hari Sabtu ni dah berbelas tahun dah. And some of the subject she took is belajar Al-Quran ni, kan. And dulu dia pergi kat Kampung Baru belajar pasal tajwid ni, saya ingat setahun 2 juga ni, until she is very good in tajwid. That's why sometimes bila bapa jadi imam tarawih atau imam semayang kat rumah ni, yang baca kuat ni, mak ni dia ingat yang mana bapa baca mungkin sebutan tak betul, atau yang patut 2 harakat, bapa baca 1 harakat, dia ingat. That is the advantage. So bapa seru pada anak-anak semua ni, terutama bulan starting with Ramadan ni, don't take Quran lightly. Engage ustaz, belajarlah. Kalau kita boleh tuition anak-anak, spend few hundred a month untuk belajar matematik apa, so kita tuition dari kita, tuition untuk anak-anak. Alhamdulillah bapa tengok dalam sesi kita buat tadarus setiap malam tu, semua anak beranak, menantu semua boleh baca dengan baik. But of course we need improvement lagi, kan. Kadang-kadang ada orang kata sebutan panjang pendek tu masih ada juga here and there yang kita membuat silap. Jadi bapa menyerulah pada bulan Ramadan ni tadi, kerana pada Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah SAW sendiri pada bulan Ramadan ni membaca Al-Quran kepada Jibril. Rasulullah pun membetulkan bacaannya kepada Jibril. So likewise kita patut juga mengikut apa tu. So the best is to learn from yang ustaz yang kita tahu dia memang pakar dalam baca Quran, sama ada pakar tajwid. So dah besok boleh baca dengan baik, lepas tu nak kena tadabbur pula, nak kena belajar tafsir pula. So ilmu tu banyak. Dan all these thing we do ialah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. So bapa ingat untuk hari ini tazkirah kita setakat itu saja.
apa insyaallah we will continue tomorrow on another hadis matan arba'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.